Alright, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaAllah, hari ini kita akan ada majlis Hatam Hafazan Quran edisi Pro Max kali kedua. So, kalau minggu lepas kita dah ada 2 orang pelajar. So, hari ini kita akan ada lagi 2 orang pelajar. Okay, so kita akan tunggu orang masuk. InsyaAllah, ahlan pada yang baru hadir. Kita akan tunggu 2 orang pelajar yang akan masuk dengan seorang ustaz. Malam ni Ustazah Fatin ada khas. So, okey. Dah masuk dah Amali. Amali boleh request. Dengar ke bunyi hujan lebat? Korang dengar tak? Ustaz pun dah sampai. Okey, boleh apa? Boleh request. Ya, Cita pun kurang sikit guna IG Live ni. Oh. Okey. Ahlan yang baru sampai, baru join. Dengar sikit. Oh ya, kurang dengar ya. Hai Amalin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dengar tak suara akak? Dengar. Hai Ahlan pada baru. Okey. Dengar hujan tak? Sikit lah. Tak dengar sangat. Tak Dengar. apa. Oh, itulah. Bolehlah hujan. Assalamualaikum Ustaz. Dah lama tak jumpa. Waalaikumsalam. Dah lama tak jumpa Ustaz Syahir. Assalamualaikum. Para dini pun dah masuk. Okey, semua berdebar ke? Okey, dah bisa. Okey. Sihat ke? Sihat Ustaz. Saya tak kata. Alhamdulillah. Sikit. Saya adalah orang yang akan menggantikan Ustazah Fatin sebenarnya. Ya. Cantik. Apa ramai tak kenal Ustaz lagi. Okey. So insyaAllah kita boleh mulalah. Okey. Okey, saya sebagai MC tetap anda. Okey, so insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis Amin amin ya rabbal alamin. Okay, jadi insyaAllah ahlan. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua yang hadir. Bila ini kali kedua sambut adik-adik kita yang dah datang. Dan Allah. Allah. Biasanya kita buat program ni secara offline dah. Kita sambut secara live lagi kan. So insyaAllah saya kalau yang tak kenal lagi, mungkin ada yang tak kenal lagi, nama saya Masyita Rehanda binti Ahmad Darzi, boleh panggil Masyi. Saya adalah alumni PTI 3. Kalau ni kan program sebelum program. So insyaAllah hari ni kita ada Kita ni kat long lah dulu. boleh tua. Aduh. Pada dino okey. So kalau ada yang tak kenal, sambil tunggu pada penonton. Kalau ada yang tak kenal, Ustaz Syahir ni adalah tenaga pengajar juga. Dia akan diri kat pendengar punya. Boleh ke Ustaz? Silakan diri sikit. Ustaz dah berapa lama jadi tak silap saya daripada 2000 sebelum tu lagi. Itulah mula Daripada batch korang lah. 2000. Batch korang Wah. Betul. So Ustaz ni dengan real. kita sebelum COVID lah. Sebelum COVID. Betul, sebelum COVID. Kan tiba COVID di situ. Lepas tu lepas batch kita orang je terus online. Kalau tak memang semua orang
pergi Manjung Perak untuk hafalah. So itu kita dah kenal Ustaz kan. Mungkin selama ni tengok Ustazah Fatin je, tapi sebenarnya Ustazah kat AQC ni ramai. Ustazah Ani, Fatin, diorang. Ada lagi mungkin banyak Ana tu. Okey, untuk malam ni kita ada 2 orang pelajar yang tidak ikat. Dapat dah bersedia dah. Seperti kita nak ada InsyaAllah yang dia malam ni adalah para dan juga. Boleh ke kita kenalkan minta kenalkan nama dan asal mana. Sekolah apa dulu dengan apa mungkin apa-apalah kan yang nak. Boleh start dengan Farah dini. Okey ke Farah? Kenalkan. Korang okey dengan Masita bercakap ni? Lain dia macam takut Halo. Sangka sikit. Kejap Nanti cakap 10 perkataan, kami dengar 8, 7 pun. Lagi 2 tu hilang. Alah, sorry lah Ustaz. Ini internet satu rumah guna tu lah. Sekejap saya minta mereka matikan internet. Okey, boleh Farah kenalkan diri dulu? Kata. Dengar tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Faradini binti Muhammad Zawawi. Asal Sabak Bernam, Selangor. Currently baru habis diploma di UiTM Tanpa Shah Alam, diploma in Applied Science, dan graduate daripada sekolah SVPI Sabak Bernam. Sama lah, saya pun Sabak Bernam. Saya tak pernah nampak. Dia tak. Sabak Bernam kat mana Farah? Ya, anak Cik Zaza. Masyita. Sabak Bernam. Lepas tu 38. Mesti tak. Saya sekolah Batu 8 dulu. Samti Batu 8. Plastik. Oh. Tak jumpa kot. Kecilnya dunia. Kecil je dia ni. Ui, kena. Patutlah kita hujan. Kita tak benam. Okay. Terolak pula. Okay. Kita terus dengan Amal pula. Boleh kenalkan? Nama Nurul Amalin binti Muhammad Farid. Jabatan SPM, asal Kelantan. Sekolah lama SMKA Naim Bilbanat, Kota Baru, Kelantan. Baru Kelantan. Jauh dia datang. Orang Kelantan. Oh, dia naik Kelantan. Oh, so jadinya kalau edisi Promax ada Promax dengan diploma lah kan Ustaz? Farah seorang je ke diploma? Saya paling tua. 21 tahun. Cak. Oh, 21. Lagi tu dari saya. Saya 20. Okay, tak apa. Mungkin boleh panggil Kak Farah lah kan? Tak elok nak panggil Farah. Kak Farah ya? Okay. Kak Farah dan Amali. So, kalau belum kenal kan, mereka ni adalah pelajar KHP yang dah habis dah 10 juzuk. Kalau Farah dalam masa 42 hari je, tak silap. Farah 42 hari. 41. Kalau Amalin 41. Betul. Kalau Amalin dalam masa 60 ke? Amalin? 68. 68. Subhanallah. Laju ya, subhanallah. So insyaAllah ramailah yang tanya kenapa nak hafal laju-laju, tapi sebenarnya insyaAllah kan kami di sini kan nak terapkanlah hafalan Quran ni supaya bukan je diorang boleh hafal, diorang ni boleh juga mudah. Kami akan follow up 5 tahun lah merojak. InsyaAllah untuk belajar sebelum diorang ni di merojak. So tak apalah kan. Okay, untuk yang so tanpa bangun Allah Yang apa? inilah yang online yang join dengan kita ni, okey ke? Boleh ke bagi respon sikit? Tengok macam mana?
Oh ya, Main betul. okey ke kami-kami ni? Korang okey ke? Dengar tak Kalau suara kalau Ustaz? kalau boleh tengoklah korang dari mana ke pun boleh juga. Sebelum kita mula untuk siapa start dulu nanti macam tak? Oh, nanti kita akan start dengan Farah. Farah, lepas tu Amali. Lepas tu Ustaz. Ustaz macam ni. Tak adalah. Oh. Lepas tu kalau yang online ni kan yang tengah tengok live malam ni. Kalau jelas, semua jelas. Okey. Ya, Alhamdulillah. Kalau tak jelas boleh cakap tau. And rasanya semua kat sini kawan-kawan Farah ke. Kalau hari tu ramainya member support lah. Memang kawan-kawan Halimah, Nabiha memang membanjiri live. Malam ni ada ke yang Saya tengok. memang kawan-kawan yang tengok? Malam ni ada ke kawan Student-student AKC Farah pun ke? ada. Kawan Amali. Oh, ada ke? Siapa? Ada ke? Kat sini Ada. kita ajak QC. Oh, Tadi bagus lah. macam Biasa dia. Yelah, okey. Oh, dah nampak dah. Oh, mungkin belum kenal. Mungkin kawan-kawan Farah dengan Amali ni dia tunggu dia nak baca. Okay, so insyaAllah. Mungkinlah kan Ustaz, sebelum mula boleh ke Ustaz bagi ucapan penghargaan kepada pelajar, pada Amali, pada Farah. Mungkin hargai. okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tak worry terus. Okey, tak adalah. Okey, alhamdulillah, pertamanya siapa yang join ikut Gila Ikan adik dua pelajar kita, Farah Dini dan juga Amalin. Jarang nama Amalin, tu Amalina. Amalin. Untuk kita meraihkan dah majlis khatam diorang. Alhamdulillah mereka sempat sebenarnya menghafal di Anugerah Quranic Center Manjung sebulan. Kemudian PKP balik, so semua balik. So alhamdulillah mereka meneruskan hafalan diorang secara online. Alhamdulillah setakat ni yang dah ni lah mereka yang seramai batch yang baru ni 4 orang lah yang dah khatam, insyaAllah. So kali ni kita meraihkan diorang untuk walaupun sebenarnya dia orang dah khatam, so kita akan cek bacaan yang terakhir yang mereka telah hantar hafalan. So jadi itulah saya, semoga apa yang kita buat ni membooster lah semangat di luar sana untuk lebih kita dekat dengan Quran, insyaAllah. Okay. Subhanallah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas ucapan pembukaan ni. Maksudnya mungkin walaupun kita dah buat secara online, kenapa tunjuk-tunjuk orang yang khatam ni tak? Sebenarnya kita nak meraihkan orang-orang yang dah khatam ni supaya dia orang lagi semangat untuk proses merajaah seterusnya. Lepas tu nak ajak orang lain yang mungkin kan bila kita tengok majlis ni, dia dah mungkin terus ambil Al-Quran ni. Mana tahu dia ambil Al-Quran baca sekali. Itulah kita panggil, kita nak sebarkan lagi lah benda-benda baik, kebaikan. Farah hilang. Mungkin sebab Farah punya line sebab hujan sekarang tak sahabat berenang. So itulah sama seperti saya. Okey, tak apalah kot. Sekejap sebelum saya read teknik menghilangkan ini. Teknik. Minggu lepas pun macam ni juga. Macam ada masalah teknikal sampai 15 minit. Sekarang ni kita mula awal. So insyaAllah. Sekejap sebelum tu kita nak risau pula Farah. Nak tunggu dulu ke? Kita nak start dengan Amalin dulu. Okay, mungkin kita kena start dengan Amalin dulu kot. Sebab nanti Amalin dulu, lepas tu Farah. Lepas tu kita terus ada Q&A. InsyaAllah. Amalin okey ke kalau start dulu? Sebab Farah mungkin tengah cari line untuk dia join sekali lagi. InsyaAllah okey kot. Okay, insyaAllah. Mantap Amalin. Okay, so insyaAllah sama-sama lah kat sini kan. Amalin akan baca muka surat juzuk berapa? 561. Okay, juzuk 561. Juzuk 561 pula. Juzuk 28.
page 561. So kat sini bolehlah sama-sama buka supaya kita dengar bacaan sama-sama. Juzuk 28, page 561. Biar mesti tulis. 28, page 561. So sambil-sambil dengar kita boleh baca sekali lah. Okay, Farah tengah cuba masuk. Macam mana nak pin? Pandai lah guna IG. Okay. So, okay Farah. Farah okey ke? Tak berapa okey. Oh faham. Tak apa tak. Kita cuba make it short. Okay. So insyaAllah kita akan mula dengan adik Amalin dulu. Okay Amalin insyaAllah boleh membaca surah Al-Fatihah dan boleh terus baca surah Al-Iman. InsyaAllah. Ustaz sedia Ustaz? Ustaz sedia? Okay Ustaz sedia insyaAllah. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Okey ke yang lain? Semak tak? Ada salah? Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada salah. Terimbau penangan pula. Ya Alhamdulillah. Jazakallah kepada adik Amalin atas bacaan lancar tadi surah Al-Kahfi daripada ayat 8 sampai 12. Jadi kita beralih kepada adik Farah bacaan juzuk 5 akhir juzuk 5 iaitu baik. Baik. 101. Adik Farah dah sedia? Adik Farah. Kak Farah lah. Kita model lah. Kak Farah dah sedia? Dah, insyaAllah. Kita ni kena kesalahan nanti ni. Tahu lah kita ni satu kita ni. Teruji lah. Okay, insyaAllah boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jazakillah khair pada bacaan tadi pada Kak Farahdini. Kak Farahdini. Tertarik pada ayat tadi kan yang okay. So jazakillah kan. InsyaAllah moga dengan bacaan ni makin lagi lah kita baca tadi itu bacaan kalau Kak Farahdini itu bacaan yang terakhir dia khatam. Juzuk 5 dia stop kat situ. Okay. Kalau Amali dia stop dekat juzuk 28. Kita kan daripada mana kita mula start. Tapi insyaAllah kita istiqamah dalam merajaah. InsyaAllah. Lepas ni. So insyaAllah kita akan ada satu lagi sesi selepas bacaan tilawah tadi. Bacaan hafazan tadi. Okay, untuk soalan untuk seterusnya kita akan ada Q&A. Okay, so insyaAllah Ustaz Syahid tak akan ditanya lah. Ustaz boleh tabah. Okay, ini soalan untuk peserta sebab kita kalau sebelum ni kita orang ada buka Q&A dekat story. So ramai yang bertanya untuk adik-adik kita ni kan. So mungkin seorang boleh jawab satu atau dua Okay, kita mula dengan Kak Farah dulu lah. Okay, kalau ada yang nak bertanya boleh tulis kat bawah ni sambil kita orang Q&A. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Tulis satu okay, sebab ni sesi yang Masya suka lah sebab kita akan tanya dia kita. Okay, untuk Kak Farah ni Kak Farah ni untuk soalan ni kan, macam mana Kak Farah wujudkan rasa seronok menghafal Quran? Yelah kalau dulu waktu kat KHP dulu kan, kat Manjung ataupun sekarang ni masih lagi menghafal, masih lagi merajaah. Macam mana nak wujudkan perasaan seronok tu? Personally lah. Kita putus. Ya ke? Korang? Saya course bro. Kita course bro. Kita pasti. Okay, sorry. Dengar tak sekarang? Dengar. Okay. Alamak, sorry ya. Adik-adik saya pun nak juga guna internet waktu ni. Tak apa. Okay. So soalan tadi, saya ulang. Macam mana Kak Farah wujudkan rasa seronok menghafal murajaah even ketika sekarang ni dah online? Macam mana Kak Farah buat? Kalau dulu waktu offline macam mana? Waktu online macam mana? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya jenis suka menghafal sorang-sorang. Kalau dekat KHP pun saya kena cari tempat
saya seorang je kena jauh daripada semua orang. Jadi bila hafal kat rumah tu tak jadi masalah lah memang. Saya okey je, tak ada beza pun. Tapi nak kata macam mana nak seronokkan nak seronok menghafal, saya selalu ingat, saya selalu ingatkan diri saya dengan tajdid niat balik lah. Saya ingat balik kenapa saya buat semua ni, sebab untuk ibu ayah saya, sebab dah dapat redha Allah apa semua tu. Jadi bila saya ingat semua benda tu, bila kita semua ingat semua benda tu, kita punya tujuan satu je, nak masuk ke syurga. Macam bila ingat benda tu je kan dah seronok kan. Jadi saya ingat benda tu lah, ingat muka ibu bapa saya, ingat muka abang kakak saya, ingat balik niat saya. Jadi seronok nak hafal, jadi bersemangat. Itulah. Oh, maksudnya motivasi terbesar tu adalah surga dan Allah sendirilah. So, betul. Kalau kita pernah dengar satu ayat ni tau. Maksudnya, kalau motivasi kita ataupun niat kita tu kita letak dekat tempat yang kekal kan, macam surga, macam kepada Allah. So, kita punya usaha tu jadi berterusan lah sebab kita punya tujuan tu pun dah kekal kan, bapak. So, tapi kalau kita sandarkan kepada benda yang tak kekal, contoh yang kita buat tu semata-mata, contoh. Semata-mata ibu bapa suruh. So, mungkin kan, sebab itu hanya niat ibu bapa. Kita tak ada niat kita sendiri kan. So, benda tu akan jadi kelemahan kita lah. So, insyaAllah bila kita niat betul, insyaAllah pun akan luruskan kejayaan. Okay, mantap. Rasa terbooster malam ni. Okay. So, itu island. So, siapa yang dengar tu, kita sama-sama sentap lah kan. Mungkin kadang-kadang macam belajar jugalah kan. Macam sekarang ODL kan. Belajar pun sekarang ramai orang stres, bunuh diri kan. Macam baru semalam, ada kes dengar tak yang UITM Kedah. Ada seorang pelajar perempuan ni meninggal sebab stres. Sebab, yelah setiap malam stay up dan sebagainya. So benda tu pun tak elok lah. Sebab mungkin kita stres ni kan, dia lain lah. Kalau kita kata sebab dia tak jaga hubungan dengan Allah, itu salah. Sebab mental health dengan mutaba'ah lain kan. Tapi apa yang kita boleh buat, mungkin kita kena jaga kesihatan kita, jaga niat kita. Moga Allah jaga kesihatan kita, jaga family kita dan semula. Okey, macam panjang pula kan saya ulas, tapi tak apa. Okey, soalan seterusnya kepada adik Amalin. Okey, Amalin dengar tak? Semua terkendu dengan kita. Dengar. Okey, bagus. Okey, Amalin, bila kan, kalau Amalin lah, bila Amalin terdetik nak menghafal Quran ni? Bila tiba-tiba nak menghafal ke ataupun mak ayah ke? Dan apa yang menyebabkan Amalin usaha sampai habis 30 juzuk? Macam mana tu? Orang hebat je boleh baca ni. Allah. Mula-mula terima kasih Kak Masya atas soalan yang diberikan. Sebenarnya kalau perkataan terdetik ni mungkin ia membawa maksud sebagai tiba-tiba. Sebenarnya saya ingin menjelaskan menghafal Quran ni bukan berlaku secara tiba-tiba. Maknanya bukan datang secara overnight lah. Jadi menghafal Quran ni memang aspirasi Umi dan Baba saya, di mana mereka bercita-cita untuk supaya kami, tujuh beradik, menghafal Al-Quran. Jadi seiring dengan cita-cita tersebut, sejak dari kecil, seawal 6 tahun, kami telah dihantar untuk menghafal Quran dekat satu madrasah sejak petang. Lepas tu ada satu ketika Umi pernah bertanya kepada Baba, kenapa awal sangat hantar kita orang ni menghafal Quran. Tapi waktu tu bukan menghafal juzuk besar lah, juzuk 30 je. Lepas tu Baba pun kata tak apa, biarkan mereka berada dalam sana memakai jubah putih, berkopiah dan duduk dalam persekitaran di mana kawan-kawan yang lain pun turut menghafal Quran juga. Jadi walaupun kadang-kadang kami hanya membaca beberapa minit je dan selebihnya kami bermain, tapi saya anggap pendirian ibu bapa saya itu benar kerana dalam tak sedar kami menjadi terbiasa membaca ayat Al-Quran dan kalau dalam perjalanan pun kami akan sama-sama mengulang Quran setakat yang kami hafal je lah, walaupun daripada surah kecil sekadar juz 30. Lepas tu untuk menjawab soalan yang kedua, apa yang membuatkan Amalin usaha sampai habis?
Again, benda ni pun termasuk dalam prinsip juga. Kami banyak berpegang kepada prinsip Umi dan Baba di mana Umi dan Baba pesan kalau nak buat sesuatu perkara, buat sampai selesai. Jadi Umi dan Baba saya berbincang tentang perancangan hidup kami, dan bagi saya dan adik-adik setakat ini insya-Allah prioriti kami adalah untuk menghabiskan hafalan Quran sebelum menyambung ke peringkat pengajian yang lebih tinggi dalam bidang profesional pilihan masing-masing. Jadi dalam perbincangan saya, Umi dan Baba, kami mendapati sangat perlu untuk menyelesaikan hafalan sebelum mendapat tawaran menyambung pengajian ke universiti dalam apa-apa bidang pengajian. Dan antara pesanan Umi dan Baba adalah selalu menyebut tentang kalimah thayyibah, iaitu fikir benda yang baik dan lontarkan perkataan-perkataan yang baik, kerana apa yang kita fikir insya-Allah akan membawa kepada satu hasil. Jadi saya banyak yakinkan diri saya, insya-Allah saya boleh habis, dan ibu bapa saya juga memiliki keyakinan yang tinggi bahawa insya-Allah saya boleh habiskan hafalan. Kalimah thayyibah ni juga seperti law of attraction, di mana kita menarik ke dalam kehidupan kita apa yang kita fikir. Sekiranya kita sentiasa bayangkan kejayaan, kemudahan, insya-Allah kita akan bertemu dengan jalan-jalan yang kita fikirkan. Dan saya pernah dengar satu cerita di mana ada orang yang berhasrat ingin menukar kereta baru, dan tiba-tiba kereta yang biasa digunakan tiba-tiba meragam. Jadi sebenarnya untuk kita sebagai orang Islam, law of attraction ni adalah apa yang kita ucapkan atau yang terjadi dalam hati, ia boleh menjadi sesuatu doa. Kerana itu kita perlu sentiasa bercakap dengan diri kita tentang kejayaan, tentang dipermudahkan, diberi pertolongan oleh Allah. Dan insya-Allah Allah akan beri pertolongan tersebut. Dan bila kita believe, semua sistem kita akan bergerak pada matlamat yang kita nak capai. Mungkin ada masa kita rasa macam malas, ada masa kita rasa down. Tapi kita akan cepat-cepat balik kepada belief sistem atau matlamat yang kita telah bina tu. Itu sahaja kot. Allahuakbar. Jawapan keterangan. Itulah sangat tersusun kata-kata Amali. Subhanallah. Subhanallah, hebat-hebat. Ya. Okay Ustaz, lagi hebat dari saya lah kalau buat ayat ni. Subhanallah. So betul lah cakap Amali macam mana mak ayah ataupun mama bapa Amali yang menjadi penguat. Yang macam banyaklah kata-kata thayyibah tadi kan, kata-kata semangat yang mesti dengar tadi. Buat sehabis baik kan. Macam mana kita kalau dah start takkan nak buat separuh jalan, buat sampai habis. Even ambil masa kan, even kita tak terlaju orang lain, tak perlulah pandang orang lain kan. Betul tak Amali? Buat je sampai habis. Jadi banyaklah, subhanallah. Macam tu lah sepatutnya. Sepatutnya sebab tak ramai orang ada pemikiran macam tu. Sebab ada orang mungkin merasakan mungkin rasakan kalau dah dia gagal sekali, kenapa dia nak bangkit kali kedua? Tak mungkin. Tapi insya-Allah yang kat sini, yang datang hari ni kan, semua orang-orang hebat lah. Tak ada yang tak hebat. Menghadirkan diri ke majlis ilmu pun hebat kan. Subhanallah. Allah bagi hidayah kepada kita. So, insya-Allah kita pun antara orang-orang yang terpilih. Okay? So itulah. Saya report. So insya-Allah untuk Ustaz ada soalan ke sebelum saya bagi soalan lain kat Kak Farah? Ustaz nak tanya apa-apa tak? Tak tahulah saya sebab kita live kan. Saya tak tahu mungkin ada yang lain pun ada soalan ke pun korang boleh tanyalah dalam ni. Sebab kita sekarang ni ada mereka yang sedang dan baru sebenarnya baru mendapatkan mana mereka orang masukkan Tadi tak boleh dekat banyak. Alright, perfect. Tak apa kalau siapa yang nak tanya. Faham? Kalau siapa yang nak tanya, korang boleh je drop soalan kat bawah ni. InsyaAllah kami akan jawab lah sehabis baik. Yes. Okay, untuk soalan last lah kan, sebab kita dah sampai 9:30. Untuk Kak Farah lagi. Kak Farah lagi kan. So, soalannya adalah
bila Kak Farah allocate masa yang fleksibel untuk menghafal. Ke setiap masa Kak Farah boleh masuk ataupun ada certain masa je yang lagi. Faham tak? Oh, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masa yang paling laju sebenarnya masa saya dari dulu biasakan sebenarnya masa yang paling afdal menghafal sebelum subuh kan. Sebelum subuh dan selepas subuh. Jadi macam mana saya boleh dapat 40 hari tu sebenarnya saya target satu hari tu satu hari satu sesi tu paling kurang 4 page paling kurang. Jadi macam mana boleh dapat 4 page tu sebenarnya saya dapat sebelum masuk sesi tu. Sebelum masuk sesi saya dah dapat 4 page tu. 4 page tu dapat sebelum subuh dan selepas subuh. Tak impossible boleh kadang-kadang boleh dapat 5 page dengan 6 page juga. Jadi bila masuk sesi boleh dapat lebih daripada tu. Jadi sebenarnya waktu yang sangat afdal sebelum subuh dan selepas subuh. Sangat dia macam tak tahu sebab berkat waktu tu kot. Jadi dia masuk dia smoothly je. Bezalah dengan lepas maghrib kan banyak waktu kan sebelum masuk sesi malam. Lepas maghrib sangat bezalah. Jadi waktu yang paling waktu yang paling fleksibel saya rasa sebelum subuh dan selepas subuh. Itu biasa waktu Kak Farah menghafal je ke ataupun belajar juga? Memang semata-mata Belajar, study. study. Akademik ke? Kalau dekat college pun dulu, kalau saya tak prefer stay up. Saya tak pernah stay up semua hidup. Paling pukul 11 saya dah kena tidur. Saya lagi prefer bangun awal sahur pukul 3 ke. Tapi saya lagi prefer bangun awal daripada tidur lambat lah. Kalau study pun memang amat itu masuk tidur juga. Memang geng Ustazah Alia Bang Awal. So itulah, subhanallah. So mungkin boleh try ikut yang lain kan. Mungkin tak masuk petang. Cuba waktu pagi tahajud. So insyaAllah lebih masuk ni. Ni ada yang tanya. Okay dah, ada yang tanya. Kita bagi Amalin lah. Okay Amalin, ada tak? Daripada ni Hafizah, dia tanya, ada tak doa yang akak amalkan untuk mudah menghafal? Banyak doa amal ni. Dia tak boleh pilih. Personally, Amal ni baca doa belajar je. Tak ada spesifik doa. Baca doa belajar macam biasa. Allahumma alaina lah. Mungkin Kak Farah ada doa spesifik kot. Farah ada doa tambahan ke? Yang boleh share dekat yang lain? Okay. Boleh. Lain Kak Farah tak Hujan. Saya pun hujan. Okay, so mungkinlah kalau doa yang biasa dibekalkan untuk pelajar IQC. Dia ada banyak. Ada satu doa tu. Sekarang ada satu kitab ni. Ni tasmid ni. Kalau kita orang selalu baca doa ni sebelum mulakan. Ada satu doa ni mungkin korang boleh search dekat Google. Dia ada. Tadi satu tu doa belajar. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmatika wa sya'alaika min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Satu lagi doa yang biasa diajarkan kepada kami kan. Doa ni. Allahumma razuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, kurniakan kami kefahaman para nabi. Wa hifzal mursalin, dan hafazan para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, serta ilham dari para malaikat yang hampir denganmu. Fi afiatin ya arhamar rahimin. Kurniakan kami kesihatan yang baik, wahai Tuhan yang maha pengasih. So doa ni ada masuk ni. Okay. So doa ni sebenarnya banyak je doa yang kita boleh baca. Cuma cuba baca doa yang memang kalau Nabi dan Rasul selalu jadi amalan doa Rasul, doa Nabi. So ini memang doa yang bagus untuk diamal. Allahumma rizqna. Untuk doa belajar pun bagus. Okay. Harap menjawab Hafizah. Okay.
Kak Farah tadi ada orang tanya. Ada Ya? tak? Ada orang tanya Kak Farah juga. Ada tak doa yang Kak Farah amalkan sebelum menghafal? Doa sebelum hafal. Oh, uh, banyak. Tapi semua doa tu kita kumpul lepas solat lah sebenarnya, setiap kali solat. Sebelum salah satunya فافهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن حقا وكنا فاعلين رب اشرح لي yang ni doa tak nak mudah lupa. Uh, uh, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ridina wa ra'ana. Maksudnya ya Allah tambahkanlah ilmu panjang maksudnya. Tapi itulah doanya, boleh search dekat Google lagi. Banyak, itu salah satunya lah. Subhanallah. So banyak je doa yang kita boleh amalkan. Cuma mungkin kita bila doa tu kita kena apa? Kadang-kadang orang baca sekadar baca macam doa belajar. Doktor apa? Cikgu suruh baca. Tapi kalau boleh dalam kita doa tu kita cuba letak keyakinan kita. InsyaAllah Allah makbulkan. Allah tu maha apa? Mengabulkan doa tu. Saya ikhlas insyaAllah. Okey. So ada lagi soalan. Mungkin ini soalan ke last kan sebelum kita tutup. Okay, siapa nak tanya lagi ni? Ada tak amalan makanan untuk kuat menghafal? Okay, kita tanya Ustaz lah. Ustaz, kalau pelajar AQC dan KC banyak makan ke kurang makan? Aduhai. Amalan makan, ini bukannya banyak makan. Ini soalan. Kalau banyak makan memang banyak makan. Buat apa lagi? Nak berjoging lebih-lebih kau penat. Tu kalau lebih-lebih sekarang ada yang patah riuk. Kita fokus menghafal dan makan dan tidur dan lain-lain lah ibadat solat dan sebagainya. Lepas tu kalau amalan dia kalau di AKC kita memang tak ada lah makanan khas untuk apa dan sebagainya lah. Tapi benda ni memang inisiatif banyaknya parent-parent. Ada yang parent-parent yang bekalkan vitamin, ada yang makan kismis sebagainya, ada juga anak kita bawa apa itulah suplemen ke apa ke, yang itu kita terbuka je lah. Tapi yang bagaimana kita tengok lah. Kita bermula daripada segi kita punya keikhlasan niat lah dalam kita nak menghafal tu. Sebab dia kalau saya nak cerita tentang makan dan efek kepada menghafal, dia ada kalau ada sains sebagainya, tapi dan kat orang putih bayangkan Al-Quran ni ada je orang orientalis istilahkan orientalis ni mereka menghafal Quran, tetapi mereka ni tak beriman pun. Kalau kata mereka ni makan halal dan thayyibah memang tak halal langsung. Jadi kalau itulah kalau nak menjawab tentang makan kan. Tapi bagi kita sebagai seorang Islam, sebab menghafal ni adalah ibadah. Jadi macam mana kita nak menjalankan, sebab menghafal ni susah sebenarnya. Kita mengulang-ulang bacaan tu, kadang tu satu muka surat tu 5 kali ke 10 kali. Jadi bayangkan segala-galanya tu adalah ibadah. Kerana apa? Kita bermula daripada makan yang baik. Halal dan thayyibah, tak ada benda syubhat sebagainya, rezeki kita pun baik. Itulah. Kalau kata makanan khusus memang tak ada lah. InsyaAllah. Betul-betul. Kan? Sekarang kita makan sihat, cukup tidur, cukup rehat. Okey lah, betul-betul. Ni makan ni, vitamin C, makan ni. Betul lah, parents yang selalu bagi banyak suplemen. Betul lah, ikut masing-masing. Betul-betul. So, nak pula. Dan dulu pun pengalaman pengalaman saya pun dulu dekat Indonesia, menghafal pun dia orang tak ada bagi suplemen ke apa tu, dia tak ada. Tapi makanan tu makanan yang bagus lah.
Memang apa yang dibagi makan tu tak adalah junk food, retail ke, tak ada. Memang berat ni. Sebab penat tak menghafal? Penatnya di mana? Betul-betul. Penatnya di sini. Tapi dia bahayanya disebabkan banyak duduk, jadi dia boleh naik badan lah. Itu dia masalah dia. Sebab otaknya tu di sini. Betul-betul. Kita orang memang kalau dah habis hafal tu memang penat lah automatik. So kita charge tenaga kita tu dengan makan. Memang makan nasi lah, makan berat. Kami rindu pula asyik masak tu. Okay. So okay lah. Betul. So kalau korang nak tanya lagi boleh je. Terima kasih atas soalan daripada Ismail tadi. Okay, so untuk last lah Ustaz, ada orang tanya. Dia kata sebelum tutup live ni boleh tak cerita sikit pasal program dekat AQC ni. Mungkin tak tahu macam orang keliru apa yang AQC buat. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit untuk orang yang baru follow AQC. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mereka-mereka yang baru tengok live ni, dan untuk khatam ni kita jarang lah buat. Memang jarang buat lah. Maksudnya kalau ada peserta yang khatam, mungkin kita akan kumpulkan seorang ataupun kalau dia seorang kita akan ada lah. Kalau ada orang kita akan ada kan. Jadi Alhamdulillah kita berjaya. Kita malam ni kita ada majlis khatam untuk Amalin dan Faradini. Okay, untuk program di AQC, kalau siapa nak tahu, kita memang banyak update di Facebook dan juga di Instagram lah, aktiviti-aktiviti. Untuk macam program yang diorang sertai ini memang untuk 3 bulan. Hafalan 3 bulan. Okay, program PTI. Program Tahfiz An-Nur. Cumanya untuk batch diorang memang tak dapat lah sebab dipanggil Promet dan COVID kan. So dia jadi combine. Untuk setiap bulan memang akan ada program setiap bulan. Hafalan 2 minggu. Jadi program tu dia 2 minggu hafalan. Lepas tu siapa nak sambung. Lepas tu next bulan depan akan ada pendaftaran lagi. So nombor admin boleh PM di Instagram Anugerah Center. Kat Facebook pun boleh call ataupun boleh message. InsyaAllah akan ada Ustazah Fatin lah yang akan reply. Kalau nak PM saya pun boleh, tak ada masalah. Ini nak bagi tahulah apa informasi yang perlu dan sebagainya lah. Kelas sedikit. Kalau ada yang nak daftar kan, ada je kelas hafalan, mungkin nak kelas tajwid, kelas tahsin. Kita ada sediakan juga. Mungkin kat sini kan, saya tak nak hafal tapi saya nak betulkan bacaan saya, boleh. Lepas tu ada juga yang tanya soalan famous ni, boleh ke kalau 18 tahun join? Boleh. Semua umur kami buka. Tapi setiap pemasukan pelajar kami akan interview lah. Bukan sebarang orang je lah boleh masuk. Bahkan Ustazah Fasih minggu lepas, kita nak orang yang betul-betul berkomitmen hafal. Kalau macam tadi Amali kata kan, buat kerja sampai habis lah. Tak. Kita nak orang yang buat sampai habis. Tak nak yang separuh-separuh kan. So kita memang betul-betul tapis pelajar-pelajar yang masuk. InsyaAllah kan. Sebab kita nak betul-betul fokus pada pelajar. So kalau pelajar sendiri tak berminat, macam mana nak ditolong? Gitu. Okay. So Ustaz Syahir ada letak nombor kat bawah ni. So boleh PM lah. PM dekat nombor Ustaz. Kalau nak lebih senang pun boleh juga kat DM IG kami. Okay? So insyaAllah tu je lah kan untuk soalan Q&A kita. Sebab mungkin kita dah terlewat daripada waktunya lah. Sebab targetnya biasa setengah jam. Tapi sebab kita seronok yang berjumpa ramai orang. Yang biasa 2 orang. Hari ni 4 orang. So insyaAllah mungkin kata-kata last lah kan. Saya nak ajukan pada Ustaz Syahir lah. Mungkin untuk semua orang Ustaz Syahir. Ustaz Syahir. Mungkin Amalin dengan Kak Farah lah bagi kata-kata terakhir, lepas tu bagi Cak Ustaz pula. Lepas tu kita tutup. Ada tak kata-kata semangat untuk orang yang baru nak menghafal dan juga yang dah habis hafal? Amalin boleh? Amalin boleh dulu. Mungkin ramai dah tanya kan, dah dapat semangat hari ni. Nak lagi semangat. Nak lagi semangat. Saya pernah baca pernah tengok satu IGTV ni. Dia kata dekat Quran ni setiap sudut tu pahala.
kita tengok dapat pahala, kita pegang dapat pahala, kita baca, apatah lagi kita baca dan kita hafal. Jadi jangan pernah putus asa, kalau baru nak mula pun Alhamdulillah. Asalkan mula je, jangan semangat kejap je lepas tu hilang tiba-tiba. Startlah sekarang, lepas tu ingat tak ingat tu kalau ada rezeki Allah bagi ingat. Kalau tak ada rezeki usaha juga. Sebab kita sebagai manusia kita kena usaha. Ingat tak ingat Allah tentukan. Itu saja kot. Subhanallah. Jazakillah pada amal yang kata tu. Okay. Kata-kata daripada Kak Farah pula. Paling senior ni. Dia lagi Kak Alung dari saya. Untuk para untuk baru ya untuk yang baru nak menghafal ya. Subhanallah. Untuk yang baru nak menghafal, yang paling penting dalam banyak-banyak hadis pun hadis yang paling banyak disebut adalah tentang niat. Hadis pertama Imam Nawawi pun niat. Jadi apa-apa kita kena berlandaskan niat lah. Kalau agak-agak macam rasa dah give up ke, susah lah apa semua, ingat balik niat. Ingat Allah, ingat syurga, ingat mak bapak. Kena ada satu, memang niat lah. Niat tu sebenarnya adalah motivasi terbesar dalam hidup kita. Bukan dalam hafal je, dalam belajar apa-apa yang kita buat. Sebab benda tu pegangan dalam hidup kan. Jadi kalau rasa dan ingatlah kelebihan-kelebihan kita bila menghafal Quran ni. Banyak hadis sebut pasal kelebihan membaca Al-Quran. Setiap perkataan tu berapa pahalanya. Itu membaca. Kalau menghafal, masya-Allah. Jadi jangan putus asa, sentiasa tajwidnya, insya-Allah kita semua akan jumpa di sana. InsyaAllah. Subhanallah. InsyaAllah. Allah apa-apa pun kita kena lurus nak lari dan sahaja. Okay, InsyaAllah jazakillah pada Amalin. Dan untuk live lah ni Ustaz. Sebab jarang nampak Ustaz yang live IG tau. So korang kena hargai Ustaz dan Ustaz Syahir. Okay Ustaz, kata-kata live lah. Kebanyakan live. Nanti kita jumpa Ustaz banyak kali. Silakan Ustaz. Boleh. Ustaz ada kata-kata last nak cakap dekat audience dan juga adik-adik kita. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah zikir. Dan zikir yang terbaik membaca Al-Quran. Banyak sebenarnya zikir yang kita boleh buat. Memang zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Dan firman Allah dalam Quran pun, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kalau nak ingat Allah, dia kena ingat banyak-banyak. Dia tak boleh ingat sikit-sikit. Apatah lagi kita musim COVID, musim orang stres, musim orang macam-macam masalah kan, dengan pemimpin, dengan kehidupan, dengan kewangan dan sebagainya, masalah kesihatan, masalah belajar. Jadi sangat itu adalah teguran lah kalau kita tak nampak sebagai teguran daripada Allah untuk kita lebih dekat dengan Allah. Kita kena lebih dekat dengan Allah lah lepas ni. Dan cara untuk dekat dengan Allah adalah Al-Quran. Jadi kita ambil peluang, kita kena baca Al-Quran setiap hari. Kena baca. Jadi kalau mereka yang telah menghafal Al-Quran, Al-Hafiz, Hufaz, maksud dia dalam terjemahan adalah mereka yang memegang amanah. Jadi siapa yang menghafal orang yang memegang amanah untuk menghafal Al-Quran. Sebab bukti dia apa? Bukti dia kenapa Al-Quran itu benar. Kenapa antara salah satu bukti kenapa 114 orang tu ada orang mampu menghafalnya words by words. Tak ada satu kitab ataupun majalah ataupun buku orang kembali tu, tak ada orang mampu boleh hafal words by words. Yang hanya boleh adalah satu-satunya Al-Quran. Jadi itulah satu mukjizat lah. Oleh orang yang menjaga amanah, iaitu Hafiz dan Hafizah. Jadi
Walaupun memanglah ada Al-Quran depan mata kita kan yang dicetak sebagainya. Tetapi macam mana salah satu hadis Nabi Muhammad SAW kan, bila sahabat bertanya tentang bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Aisyah menjawab dengan jawapan yang paling mudah. Nabi Muhammad SAW adalah Quran yang berjalan. Jadi cara kita berinteraksi dengan Quran salah satunya adalah menghafal. Dan alhamdulillah Amali dan juga Faradini telah berjaya berinteraksinya dengan Al-Quran dengan cara salah satunya menghafal, dan tak cukuplah sekadar itu. And that's why kita dalam EQC pun kita memang menggunakan Quran terjemahan supaya apa, kita boleh memahami apa yang Allah sampaikan, apa yang perlu kita buat bila kita dah menghafal, apa yang perlu kita. Bahkan sebenarnya Al-Quran ni ada minimal ada 6 cara kita berinteraksi. Yang paling tinggi adalah kita memperjuangkan Al-Quran. Itu menghafal ni step yang ke-3 je pun. Banyak lagi. Jadi insyaAllah saya doakanlah yang penonton di sini pun sekali dah ada mula cinta menghafal Al-Quran, ada mula cinta untuk membaca dan juga cinta untuk mentadabbur Al-Quran insyaAllah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair pada Ustaz Syahid atas taujihat lah ataupun harapan kepada semua doa kan supaya kita ni sama-sama istiqamah. Sebab yelah tak ramai yang boleh dapat amanah ni, tak ramai orang yang boleh baca Quran. Ada mungkin orang struggle nak lancarkan bacaan Quran, tapi kita ni antara orang yang untuk Kak Farah dan Amali ni. So kita ni istiqamah lah dengan amanah tu. Kita pun boleh sebarkan pada orang lain. Sebab kata Ustaz kan, menghafal ni baru step ke-3. Kita kena sebarkan lagi kan. Kerja dulu. Barulah Quran tu betul-betul bermanfaat untuk kita dunia akhirat. InsyaAllah. So, InsyaAllah kita dah sampai di penghujung rancangan. Penghujung live hari ni. Jazakumullah khair pada yang hadir, Amalin jauh kan dari Kelantan juga studi live dengan kita. Kak Farah jauh, tak pernah sama. Dan juga Ustaz Syahid dekat Perak. So harapnya dengan adanya hari ni Aizil Live mungkin dapat bagi semangat pada yang menonton. Tak kisahlah dengan bagi semangat untuk baca ke, untuk tadabbur ke, tengok Quran lepas ni. InsyaAllah semoga kita istiqamah dan kita dipelihara lagi untuk sesi wabak COVID-19 kan. Doakan semoga reda. Amin insyaAllah. So tanpa mungkinlah sebelum kita tutup majlis, boleh tak Masyidah nak tangkap gambar sama-sama? Okay, boleh tak? Mungkin lain Masyidah tak ada clear tu. Kita boleh tangkap. Okay, semua senyum. 1, 2, 3. Okay, buat macam ni. Macam Sazali lah. Okay, 1, 2, 3. Okay, cantik. Okay, terima kasih semakin. Jazakumullah khair pada semua yang hadir dan yang join live ni. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Amalin. Terima kasih Kak Farah. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Kak Masyi. Okay. Okay. Ya Allah, jumpa lain masa. Okay, kita akan